Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel NASA 2K Studio bersama dengan Cikgu NASA. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi untuk meneruskan kelangsungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Kali ini kita akan meneliti pula apakah tajuk yang akan kita pelajari pada buku teks muka surat 72. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah bersedia dengan buku teks dan juga buku catatan. Kalau semuanya telah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat menggunakan kata bilangan dengan betul. Jadi ini bermakna pada hari ini kita akan membincangkan kembali apakah yang dimaksudkan dengan kata bilangan. Sebelum itu kita lihat dahulu apakah info yang terdapat pada munshi cilik di bahagian bawah muka surat 72. Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan jumlah pada frasa nama. Kata bilangan dibahagikan kepada 5 bahagian. Bahagian yang pertama, kata bilangan tentu. Contoh yang diberikan 2, 30, 500. Ialah berapa saja bilangan yang kita kira? 1, 2, 3, 4, 5. Tentu, dah jelas. Kalau 1, 1. Kalau 2, 2. Okey. Kata bilangan yang kedua adalah kata bilangan tak tentu. Contohnya semua. Semua. Banyak mana tak tahu. Para pelajar, para guru. Jumlah yang tak menentu. Beberapa ekor kambing. Tak tahu berapa jumlahnya. Dan juga segala. Segala yang berada di sini maknanya semua sekali. Tetapi kita tidak tahu jumlah yang tetap. Sebab itulah kata bilangan seperti ini dinamakan kata bilangan tak tentu. Kata bilangan yang ketiga yang dicatatkan di sini adalah kata bilangan himpunan. Sesuatu yang dihimpunkan, dikelompokkan. Contohnya seperti ketiga-tiga. Tiga-tiga orang sekali dalam satu kelompok. Berguni-guni. Semua guni-guni yang dilunggukkan di situ berada dalam satu kelompok. Maka kita kenali dia sebagai kata bilangan himpunan. Kata bilangan yang keempat, kata bilangan pisahan. Dipisahkan. Contoh yang diberi, masing-masing. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Dia dengan telefonnya, dia dengan komputernya, berbeza. Satu. Kata bilangan pisahan, berpisah. Ataupun setiap. Setiap pelajar, maknanya setiap orang. Tak sama di antara satu sama lain. Okay. Dan kata bilangan yang terakhir adalah kata bilangan pecahan. Pecahan senanglah kalau 1 bulat. Tapi kalau dibahagi 2, setengah. Ataupun separuh. Kalau dibahagi lagi, 1/3, 1/4. Itu pecahan. Mesti ditulis 1/3, 1/4, setengah, separuh, sebahagian. Okey, jelas. Kalau dah jelas, jom kita baca bersama-sama sambil kita mencari apakah jenis kata pecahan yang terdapat dalam petikan ini dan cuba kita membina ayat. Bersedia? Kalau bersedia, jom kita baca sama-sama. Pusaka bangsa. Hadif mencari maklumat tentang seni tari dabus daripada internet. Dia perlu membentangkan tugasan itu pada hari esok. Tarian dabus ialah tarian yang berasal dari negeri Perak. Tarian ini dipersembahkan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Beratus-ratus. Ini merupakan kata bilangan. Tapi bilangan apa ya? Kata bilangan himpunan. Beratus-ratus. Apa ayat yang boleh kita bina dengan beratus-ratus ini? Antara contoh yang boleh kita bina adalah beratus-ratus orang murid telah dikuarantinkan akibat COVID-19. Beratus-ratus. Ya. Dihimpunkan beratus-ratus. Tak tahu berapa jumlah yang tepat.
tapi dalam satu kelompok. Kita teruskan pembacaan. Dabus terdiri daripada beberapa peralatan muzik seperti rebana, gong, dan buah dabus. Beberapa. Tentu atau tidak? Tak tentu. Jadi, beberapa ini adalah kata bilangan tak tentu. Dan contoh yang boleh kita berikan, beberapa orang murid disahkan mengidap influenza. Sebab penyakit itu sekarang ni yang sedang merewak. Ya? Demam, selsema, batuk-batuk. Jaga kesihatan. Okey, seterusnya. Rebana diperbuat daripada pelbagai kayu seperti kayu nangka, cengal, halban, tembusu dan jati. Kayu-kayu ini keras dan tahan lama. Setakat ini tidak ada kata bilangan dalam petikan yang kita baca tadi. Kita teruskan untuk perenggan yang kedua. Untuk mempersembahkan tarian dabus, sekurang-kurangnya 3 orang diperlukan, iaitu pemain rebana, pemain gong dan penari. 3 adalah kata bilangan tentu. Apa ayat yang boleh kita bina dengan kata bilangan 3 ini? 3 orang pelajar dari sekolah ini telah mewakili sekolah dalam permainan syahibah. Dia mewakili sekolah dalam permainan syahibah. 3 orang. Tentu dah. Jelas. 1, 2, 3. Okey. Teruskan pembacaan. Sekurang-kurangnya 7 atau 8 pemain diperlukan. 7 atau 8 juga merupakan kata bilangan tentu. Jadi, ayat yang boleh kita bina, 7 atau 8 orang pelajar tidak hadir ke sekolah hari ini kerana demam. 7 atau 8. Dalam sesuatu persembahan, sekiranya tanpa penari, kesenian ini tidak dipanggil dabus, tetapi dipanggil bardah. Tidak ada kata bilangan dalam ayat yang baru kita baca tadi. Kita teruskan. Untuk seseorang itu mahir dalam kesenian dabus. Seseorang adalah kata bilangan pisahan. Seseorang. Mungkin dia, mungkin beliau. Seseorang ya. Contoh ayat yang boleh kita bina. Seseorang yang mahir mengambil gambar dikenali sebagai juru kamera. Okey, kita teruskan lagi. Namun begitu, seseorang yang berlatih menari memerlukan masa lebih kurang sebulan sahaja. Sebulan adalah kata bilangan tentu. Sudah hampir sebulan hujan tidak turun di kawasan ini. Dah sebulan, 30 hari. Ataupun dahulu dikenali sebagai sepurnama. Sebulan juga Kita teruskan. Setiap pemain dabus perlu pandai memainkan semua alat muzik dan pandai menari. Setiap maknanya kata bilangan pisahan. Setiap pelajar perlu menyelesaikan tugasan ini dengan segera. Maknanya masing-masing perlu menyiapkan tugasan yang diberikan. Hal ini dikatakan demikian bagi memastikan masalah mencari pengganti tidak timbul dan mengganggu kelancaran persembahan. Tidak ada kata bilangan dalam petikan tadi. Kita teruskan lagi. Dabus merupakan tarian tradisional yang unik. Tarian ini dipersembahkan dalam adat istiadat Melayu seperti adat perkahwinan, berkhatan dan berendui. Kamu kena tahulah apa itu adat perkahwinan, apa itu adat berkhatan, bersunat ataupun berendui, iaitu kita mengadakan satu majlis untuk anak-anak kecil, bayi. Masih anak-anak kecil yang masih bayi Okey. Sebahagian daripada masyarakat dahulu menganggap tarian ini untuk golongan berada kerana dimainkan di istana.
sebahagian. Sebahagian adalah kata bilangan tidak tentu. Sebahagian daripada wang ini akan didermakan kepada murid yang miskin. Sebahagian. Maknanya bukan keseluruhan, sebahagian sahaja. Dan ada satu frasa di situ, iaitu golongan berada. Golongan berada ini maksudnya golongan-golongan yang kaya. Golongan-golongan bangsawan. Okay. Tarian ini harus dipelajari oleh generasi kini bagi memastikan pusaka bangsa ini terus kekal dan dipelihara sepanjang zaman. Dah selesai pun apa yang nak kita bincangkan hari ini. Jadi sebelum cikgu akhiri, apa kata kita lihat dahulu sepintas lalu tarian dabus dari negeri Perak. Dengan video tentang tarian dabus itu tadi, maka pembelajaran kita untuk kali ini berakhir di sini. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.